Kita akan bersama Datuk Badrilisha Alauddin, Duta Yayasan Budi Ikhlas Malaysia YBIM yang akan mengupas lebih lanjut mengenai program Kembara Korban 1001 Asnaf YBIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, seperti mana saya katakan tadi, program Kembara Korban 1001 Asnaf YBIM, apakah sebenarnya program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Syafiqah. Seterusnya, para penonton tak kira mana berada, sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Indonesia, di mana-mana, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Pertamanya, tak kenal maka tak cinta. Program ini anjuran Yayasan Budi Ihsan Malaysia, yang mana kami adalah sebuah pertubuhan amal yang memperjuangkan kebajikan golongan fakir miskin, di mana juga kita membantu mereka tanpa mengira latar belakang agama, bangsa maupun keturunan. Sejak daripada yayasan ditubuhkan 3 tahun lepas, kita dah buat pelbagai aktiviti amal, antaranya program bantuan makanan harian, program bantuan kecemasan tunai dan bagai-bagai lagi. Jadi untuk siaran kita pada hari ini, saya nak berkongsi tentang program Kembara Korban 1001 Asnaf yang sedang kami anjurkan sekarang ini, yang mana kami laksanakan program ini di dalam dan di luar negara, khususnya di negara-negara Afrika seperti di Chad dan di Nigeria serta juga di Palestin. Jadi untuk program korban dalam negara, pihak yayasan telah pun membuat kerjasama dengan Persatuan Peternak, iaitu Koperasi Grup Transformasi Ruminant ataupun GTR, yang mereka ini begitu berperanan sebagai pembekal haiwan korban untuk ibadah korban dalam negara. Jadi dengan kerjasama dengan GTR ini, kita berharap dapat mengagihkan daging-daging korban dengan secara meluas di seluruh negara tanpa menjejaskan mutu dan kualiti daging-daging itu. Bagi program luar negara pula, pada tahun ini Yayasan Budi Ihsan masih memilih negara Afrika untuk penganjuran ibadah korban. Dan untuk rekod, pada tahun lepas kami telah berjaya menganjurkan hampir 30,000 penyertaan untuk ibadah korban di negara-negara Afrika, khususnya di Chad, Nigeria dan juga Burundi. Manakala di Palestin, ini tahun pertama yang kita laksanakan dan kita bekerjasama dengan pertubuhan tempatan di sana yang memang pengalaman setiap tahun mengerjakan ibadah korban di bumi Gaza. Jadi maklumat lanjut mengenai korban di Gaza, Palestin, semuanya ada kita boleh perolehi menerusi laman sesawang www.yayasanbudi.ybim.org.my. Kalau tadi macam Datuk ada sebutkan, kita akan lakukan korban itu di luar negara seperti di Chad, Afrika Selatan dan juga di Palestin. Sebab utama kenapa kita perlu lakukan ibadah ini di luar negara itu bagaimana, Datuk? Pertama sekali, ada ketidaktentuan dari segi SOP kita pada tahun ini, sama ada boleh dilaksanakan ataupun tidak ibadah korban di peringkat negara kita. Ada beberapa negeri telah pun mengeluarkan beberapa garis panduan tidak dapat dilakukan di masjid di seluruh negeri mereka. Ada negeri yang hanya membenarkan tempat-tempat tertentu. Jadi atas ketidaktentuan ini kita melihat peluang untuk lakukan ibadah korban di luar itu lebih luas lagi. Dan mungkin orang bertanya, kenapa banyak tolong Afrika? Ini antara saja yang kita hantarkan, buatkan korban di sana. Kalau kita lihat negara Afrika, mereka ini begitu serba mundur rakyatnya, berlaku kebodohan. Saya ambil contoh sebagai contoh di Chad. Chad ni tahap kebodohan antara tertinggi di dunia. Human Development Index meletakkan Chad di negara ke-187 daripada 180 negara paling susah di dunia. Sedangkan 55.7% rakyatnya adalah Muslim, 75% adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bayangkan, ada di antara anak-anak mereka terpaksa minum air daripada lopak, ada juga terpaksa makan dari tanah liat yang dikepal-kepal. Ini semua peristiwa real yang kita boleh lihat di sana. Justru itu amat bersesuaianlah untuk kita melakukan ibadah korban di luar pada tahun ini atas sebab-sebab yang saya nyatakan tadi. Boleh Datuk terangkan juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, cara bagaimana sebenarnya nak mendaftar ibadah korban bersama dengan YBIM ini? Caranya mudah saja. Pertama, boleh hubungi talian telefon seperti yang tertera di skrin untuk kami beritahu langkah-langkah yang seterusnya. Kalau tak sempat menyalinnya, boleh ambil gambar saja. Ataupun terus layari website kami di www.ybim.org.my, atau sekarang ni ada QR code yang kami paparkan di skrin TV. Tuan-tuan puan-puan boleh saja imbas. InsyaAllah ibadah korban tuan-tuan bersama YBIM akan terjamin dan kita akan berikan sijil penyertaan dan juga kita sediakan hadiah istimewa kepada para peserta yang bertuah.
Baik, kita tahu banyak lagi syarikat di luar sana yang melakukan ibadah korban ini. Tapi mengapakah sebenarnya kita perlu memilih YBIM untuk mengadakan korban pada tahun ini, Datuk? Pertama sekali, kelebihan YBIM yang saya lihat adalah sistem pengurusan ibadah korbannya yang begitu profesional. Yang mana mereka baru-baru ini telah memperolehi sijil ISO 9001-2015 khusus untuk penganjuran ibadah korban. Jadi bagi kita penyawat awam atau orang yang bekerja tahu ISO ni begitu strict daripada segi peraturan-peraturannya. Yang kedua, kita nak maklumkan juga kepada audien kita dari segi harga pakej korban yang ditawarkan oleh pihak yayasan serendah RM390 untuk satu bahagian dan RM2,730 untuk seekor lembu sangat berpatutan dan mampu disertai oleh orang ramai. Dan yang ketiga, saya melihat kekuatan logistik yayasan ini dan juga kerjasama mereka yang begitu baik dengan pihak berkuasa negara yang terlibat. Sebagai contoh, untuk program korban di Afrika, yayasan telah mendapat surat kelulusan penganjuran ibadah korban daripada pihak berkuasa agama mereka di sana. Dan ini akan memudahkan lagi perjalanan urusan korban. Dan tidak termasuk, yayasan juga dibantu oleh 3,000 petugas yang terlatih yang akan melancarkan lagi urusan program korban nanti. Bagaimana sebenarnya penonton Selamat Pagi Malaysia ingin menyertai? Itu yang pertama, dan juga tarikh akhirnya sebenarnya untuk mendaftarkan diri ini. Baik, kita ada beberapa perubahan-perubahan yang terbaru disebabkan ada beberapa perubahan dari segi SOP dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan maklumat yang terkini, layari saja laman web seperti yang tertera kembarakorban.my. Akan dimaklumkan sebab lain dia punya pakej, lain tarikh akhirnya. Jadi kepada saudara-saudari nak dapatkan yang terkini, boleh saja melayari laman web yang tertera. Kalau kita boleh lihat, ini di antara pakej-pakej yang ada ditawarkan oleh program Kembara Korban 1001 Asnaf YBIM. Kalau untuk di Malaysia pula, kita YBIM sendiri tumpukan di mana untuk korban ini? Kita tumpukan untuk di negara kita di seluruh negara. Iaitu apabila kita membuat kerjasama dengan GTR. GTR ni dia adalah pembekal haiwan ternak yang terbesar sekali, Koperasi Grup Transformasi Ruminan. Jadi mereka ini akan membantu kita dari segi membekalkan haiwan korban dan mereka ada di seluruh negara. Jadi benda ini kita akan jalankan di seluruh tanah air, tidak ada pengkhususan. Jadi kepada mereka yang berminat untuk menyertai program Kembara Korban 1001 Asnaf YBIM, boleh terus saja menghubungi nombor yang tertera di bawah ini ataupun terus saja ke laman web YBIM. Jadi kita nak bertanya juga kepada Datuk. Kita faham umat Islam sekarang ni ataupun jemaah Malaysia sekarang tidak dibenarkan untuk menunaikan haji, dan korban merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan lebih pahala dan juga keberkatan pada bulan Ramadan, pada bulan Adha nanti. Tapi mungkin boleh terangkan juga kepada mereka sebenarnya kebaikan untuk berkorban ini. Terima kasih. Korban ini seperti yang kita maklum, hukumnya adalah sunat muakkad alal kifayah, iaitu disunatkan kepada orang yang ada kemampuan. Sebagaimana dalil yang terkenal, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa-siapa yang ada kemampuan tapi tidak sudi untuk berkorban, jangan dekati tempat semayang kami, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu kata para ulama, bila seorang tu cukup 4 syarat. Pertama, dia Muslim. Yang kedua, dia berakal. Yang ketiga, dia merdeka. Yang keempat, ada kemampuan. Maka makruh kalau dia tidak melakukan ibadah korban. Kemampuan ini bukan mesti kaya. Sebab itu kemampuan yang kata para ulama memiliki lebihan belanja selepas ditolak nafkah dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya dari sudut nafkah makan, pakaian, tempat tinggal sepanjang hari raya dan hari-hari tasyrik. Sebab itu kita mengadakan korban ini bukan kerana terpaksa. Kita mengadakan korban ini kerana manifestasi kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan start daripada Zulhijjah tahun lepas sampai Zulhijjah tahun ini. Berapa nikmat Tuhan bagi? Orang sakit, kita tak sakit. Orang masuk hospital, kita tak perlu masuk hospital. Orang belum dapat vaksin, kita dapat vaksin. Ini semua nikmat. Takkanlah kita tidak boleh melakukan sedikit pengorbanan untuk kita nak meniru bagaimana Nabi Ibrahim AS sanggup. Dan bukannya banyak, 390, berbeza-bezalah dari segi pakej-pakejnya sebagai simbol kesyukuran. Baik Datuk, sekali lagi boleh wawarkan kepada mereka di luar sana yang berminat untuk menyertai program ini bagaimanakah caranya dan juga tarikh akhirnya. Silakan Datuk.
Baik, jangan lupa untuk melakukan ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Caranya mudah saja. Saudara-saudari boleh saja melayari laman web seperti yang tertera di www.ybim.org.my ataupun imbas saja QR code yang sedang dipaparkan di skrin televisyen ataupun boleh hubungi terus kepada nombor telefon seperti yang tertera di skrin. InsyaAllah kaki tangan kami bersedia untuk menyantuni segala persoalan yang diajukan. Baik, terima kasih Datuk Badrilisha Alauddin, Duta Yayasan Budi Ikhlas Malaysia YBIM untuk bercerita mengenai program Kembara Korban 1001 Asnaf YBIM. Terima kasih Datuk. Terima kasih Syafiqah. Baik, selepas